Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nar. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabil. Memberi berita gembira akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat daripada Allah dan keredaan daripada Allah, dan segala syurga-syurga bagi mereka itu. Di dalam syurga tersebut bagai-bagai nikmat yang tetap Allah Ta'ala beri pada mereka, serta kekal mereka itu di dalam syurga selama-lamanya. Sesungguhnya Allah di sisinya lah. Masa 2019 itu, masa tu tajuk gapo pun tak ingat. Syekh Abdullah Fahim masa tu lah. Setak silapnya Syekh Abdullah Fahim cerita pasal kemerdekaan negara. Nah, malam ni kita boleh temu tajuk Ma'al Hijrah lah, kerana kita masih berada di awal Muharram dan hari ni hari Tasu'at. Amat ada orang berpuasa pada malam ni, nah pada hari ni, dan esoknya besar sekali puasa, hari Ashura kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel, ketika mana diburu oleh Fir'aun. Nah, ketika mana Fir'aun buru Nabi Musa dan Bani Israel, Allah Ta'ala bagi kelepasan kepada Nabi Musa, ya? Lalu terbelahlah laut tu, nah, dua belah lorong, mewakili bagi setiap keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, iaitu Bani Israel. Maka kerana berjaya lepas daripada buruan Fir'aun, dan Fir'aun Allah Ta'ala tenggelam, wa aghraqna ala Fir'aun, kami tenggelamkan tentera Fir'aun dalam laut tersebut. Maka tanda bersyukur pada Allah Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam puasa 2 hari, dengan makna hari Tasu'at ataupun dengan hari Ashura, ataupun kalau tak sempat hari Tasu'at, hari Ashura dengan kemudian daripada dia, ataupun gomo 3 hari selalu pun molek. Kerana bulan Muharram ni masuk umum orang panggil bulan yang Nabi SAW anjurkan kita banyak berpuasa. Afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharramu. Selebih-lebih puasa, yakni banyak pahala puasa sunat kemudian daripada puasa yang wajib di bulan Ramadan tu, Nabi kata ialah puasa bulan Allah. Dia idafah, dia sandar kau panggil bulan Muharram ni dengan bulan Allah. Syahrullahil muharramu, bulan Allah yakni Muharram. Ini tanda kata mulianya bulan yang kita duduk ni. Diidafah, disandar ke bulan ni dengan nama Allah. Syahrullah, bulan Allah. Orang panggil idafah litashrif, sandarkan nama Allah tu sebagai nak memuliakan bulan. Sama lah macam masjid ke, Kaabah ke, kita panggil Baitullah, rumah Allah. Padahal Allah Ta'ala tidak berhajat pada binaan, tidak berhajat pada rumah dan sebagainya, tapi kerana nak memuliakan binaan, tempat binaan tersebut tu disandarkan nama Allah pada binaan tersebut. Jadi rumah Allah, Baitullah, Kaabah, Baitullahil Haram, rumah Allah yang diharamkan buat perkara-perkara di lain daripada tanah haram, iaitu tanah halal. Jangan kita faham kata rumah Allah makna Allah Ta'ala ada dalam rumah tu, jangan faham lagu tu. Sebab ada orang dia kata Allah, dia kata Tuhan ni zuhud sungguh lah dia. Apa?
Tengok rumah Tuhan, petok pak segi kecil tu nah, rumah Datuk kampung kita ni 4 tingkat. Beratlah. Kalau lagu tu faham pun nah. Ya gamuk Tuhan tu dak dalam rumah tu. Tuhan duduk dalam tu, Tuhan duduk masuk kau duduk tidur kau duduk apa tak tahulah. Itu salah tu faham lagu tu nah. Kerana Allah Taala Tuhan. Bila sebut kata Tuhan ni artinya satu zat yang tak berajak gapo-gapo. Nah, dan selain daripada dia semua berajak ke dia belaka, tak boleh lepas dengan dia belaka. Jadi hak kita duk sebut rumah Allah, bulan Allah, bukan dia duk berajak pada rumah tu, pada bulan tu, nah. Tapi tanda kita nak memuliakan binaan tersebut, rumah tersebut atau bulan tersebut, maka disandarkan nama Allah pada binaan tersebut atau pada bulan tersebut. Jadi bulan Muharram tu sendiri ialah bulan yang termasuk daripada bulan yang haram. Itu namanya Muharram, dan dia tu sendiri termasuk daripada wa minha arba'atun hurum. Dalam Quran sebut tu kan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Tuhan kata sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan bulan di sisi Allah Ta'ala tu ada 12. Nah, sedia kala lagi, nah, di mana Allah Ta'ala buat langit bumi ni, Allah Ta'ala sudah siap dah tentu dengan sedia kala lagi bahawasanya bulan tu ada 12. Wa minha dan setengah daripada 12 tu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram. Mana? Iaitu Zulhijjah, Zulkaidah dan Muharram tu sendiri. Satu laginya bercerai, 3 yang bersambung, satu bercerai, iaitu Rajab. Dan bulan haram ni ialah bulan yang tidak boleh kita melakukan kezaliman. Memang bulan lain pun tak boleh, tapi bulan ni ditekan lagi, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan yang haram tersebut. Orang kafir jahiliyah mula, bila bulan Muharram, dia akan melakukan satu budaya yang disetujui oleh Islam, iaitu gencatan senjata. Nah, orang Arab jahiliyah ni ialah satu bangsa yang berahi gocoh, berahi bala. Tak boleh salah sikit nak gocoh lalu dah. Nah, tukar selipar payah gocoh tu dia bukan gocoh sesama-sama, akak puak selalu dah. Nah, akak puak selalu dah. tu perangai orang kafir jahiliyah dulu. Nah, salah saut selipar sahai, siap. Salah saut selipar, gocoh tu bukan sesama-sama. Nah, dengan puak selalu, dengan bani selalu, keturunan sekapung selalu dah akak puak. Tapi bila bulan Muharram, puak dia sipai taruh. Nah, atok gocoh lagi. Apa? Tak boleh. Ini bulan haram. Kena buat gencatan senjata. Alhamdulillah. Nak gocoh bila? Nak pergi bila? Tunggu lepas daripada Muharram. Lepas Muharram tu kan, gocoh lah dia je. Pergi dia tu, bertumpah darah. Tapi bulan Muharram tak pergi fak dia. Jadi bila Islam mari, adat yang baik hak dibuat dah oleh orang kafir jahiliyah mula, Islam perkekal. Bahkan Islam tambah lagi, bukan setakat Muharram aja bulan haram pergi. Nah, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Rajab ini juga ialah bulan Muharram, bulan haram. Mu melakukan kezaliman, mu pergi, mu sepatutnya kena hidup dengan berdamai, dengan aman, tentera. Ini nak cerita kata bahawasanya bukan perkara yang dibuat oleh orang-orang kafir jahiliyah tu semuanya ditolak dalam Islam. Apa yang cocok dengan ajaran Islam maka diterima, bahkan diperkekalkan. Tu lagu tu. Tandanya setuju Tuhan kekal, lepas Tuhan tambah lagi. Bulan haram, iaitu bulan Zulhijjah, Zulkaidah dan Rajab. Jadi jangan ingat kata bahawasanya bila Islam mari habis segala adat
hak baik ke hak tak baik, habis kena tukar belaka dah. Hak tak baik saja ditukar. Nah, ada pun adat yang baik, adat yang sudah cocok, Islam setuju. Kerana Islam ni agama yang menetapkan keamanan, ketenteraman, kedamaian tu diaula, didahulukan daripada segala-galanya. Sebagaimana doa yang kita duk baca ketika mana masuk bulan yang baru atau tahun yang baru, sahabat-sahabat Nabi pun baca doa ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayat oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamil Kabir, an Abdullah bin Hisham, daripada Abdullah bin Hisham, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'allamu hadha ad-du'a, mempelajari mereka itu ini doa, kama yata'allamul Quran ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana mereka mempelajari Al-Quran bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila idza dakhalati syahru aw sanatu, apabila masuk bulan baru, tahun baru. Mana doanya? Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam wa ridwani minar rahman wa jawazin minasyaitan. Ya Allah, ya Tuhan, adkhilhu alaina bil amni wal iman, masukkan bulan ini kepada kami dengan keamanan dan keimanan, wa bis salamati wal islam, dengan keselamatan dan keislaman, wa ridwani minar rahman, dan keredaan Tuhan yang Maha kasih sayang, dan jauhi kami daripada tipu daya syaitan. Jadi Nabi nya berdoa tidak kata bil imani wal amni wa bil islami was salamati, tidak. Bil amni wal iman wa bis salamati wal islam, dengan keamanan dan keimanan. Sebut aman dulu baru iman. Kenapa? Karena tanpa keamanan dan keselamatan, bagaimana kita nak jaga iman dan nak menegakkan Islam? Tu. Maka kerana itu jugalah Nabi sallallahu alaihi wasallam izin sahabat-sahabat untuk hijrah ke mana? Iaitu ke Habasyah, ke Ethiopia. Ke Habasyah. Kerana raja di sananya walaupun beragama Kristian, Masihiyun, Raja An-Najashi, yang akhirnya masuk Islam juga secara sembunyi-sembunyi, tapi dia tidak melakukan kezaliman kepada rakyat dia. Dia beri kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan apa yang dipercayai oleh rakyat dia. Dia persilakan. Maka aman orang Islam untuk melaksanakan hukum Islam. Nak semayang pun tak terganggu, nak baca Quran pun tak terganggu. Maka diizin untuk hijrah ke Habasyah. Dua terik pula tu. Kenapa tu? Nak keamanan dan keselamatan. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri apabila bai'atul tsani, bai'ah yang kedua, bai'atul ula atau bai'atul nisa, orang daripada Yathrib mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbai'ah sikit saja, 12 orang. Setelah tu tahun kemudiannya pula bila musim haji, bulan Zulhijjah, Zulkaidah, mari pula lebih ramai, 75 orang orang daripada Yathrib bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta supaya Nabi-nya pergi ke Yathrib, siap untuk terima apa-apa sahaja perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nak akad Nabi sebagai ketua negara di Yathrib. Maka kerana tu selesai sahaja urusan haji bulan Zulhijjah, Zulkaidah, maka masuk Muharram, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasal niat untuk berhijrah. Pasal niat dalam hati untuk berhijrah. Sebab tu kita pun bila masuk bulan Muharram ni sambut ma'al hijrah. Padahalnya Nabi tak hijrah lagi bulan Muharram. Baru pasal niat je baru. Baru pasal niat. Tetapi di sananya niat tu sangat penting daripada segala-galanya. Bahkan Nabi kata niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang mukmin tu lebih baik daripada amalan dia. Boleh jadi seorang tu dia niat saja.
nak buat kebaikan tapi tak terbuat sebab dia tak mampu nak buat. Nah, tapi betul-betul ikhlas dia nak niat nak buat. Nah, sebagaimana cerita dalam kitab Mawa'izul Usfuriyah, ada satu orang hamba Allah tu, ketika mana Bani Israel itu dibala dengan kelaparan, maka seorang hamba Allah tu bila lalu satu buah bukit, kat tepi sebuah bukit, dia kata, kalau Tuhan ni buat bukit ni jadi gandum, milik aku seorang, pasti aku akan penuhkan perut-perut Bani Israel ni dengan gandum-gandum ni. Dia niat je baru. Niat je baru. Nah, tapi Tuhan terima dah niat dia tu. Boleh pahala serupa dia sedekah dah. Baru niat je. Dia tak mampu nak sedekah sebab dia sendiri pun lapar juga. Tapi dia niat je baru. Nah, maka sebab tu niat ni sangat penting. Hingga-hingganya Imam Nawawi hadis yang pertama dalam Arba'in Nawawiyah. Nah, innamal a'malu binniyah. Tak apa dia tu berat benar. Dah. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu hadis pertama sekali. Hanya amal itu sah dengan niat. Dan tiap-tiap orang itu dibalas dengan apa yang dia niatkan dalam hati dia. Nah, jadi kalau seorang itu dia niat nak bangun sembahyang malam tapi tak terbangun, dapat dah pahala. Nah, berbanding orang tu dia niat nak bangun sembahyang malam, dapat dah pahala, tapi bila bangun dia sembahyang, mari ujub dalam hati dia. Dia kata, orang kapur bangun ni tak ada macam saya ni, kuat ibadat semaya tahajud 100 rakaat. Habis gitu ya. Nampak tak? Maka sebab tu jangan kita ambil lekeh tentang niat. Bila masuk bulan Muharram, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasal dah niat dalam hati. Apa? Nak hijrah. Tapi hijrahnya bila? Itu pada bulan Safar, 27 Safar. Dan Nabi kita sampai di Madinatul Munawwarah, di Yathrib, ialah pada 12 Rabiul Awal. Tapi kita tak sambut makna hijrah ni di bulan Safar. Tak sambut. 27 Safar ada sambut makna hijrah. Itu maksud hijrah tempat lain tu ada. Maknanya orang yang duduk di negara orang bukan Islam, serta tidak aman sentosa dia nak melaksanakan Islam, nak jaga iman dia, maka wajib dia kena berhijrah ke negara orang Islam. Hingga tapi Tuhan kandung. Betul tak? Betul ke tak? Kau rasa belak, rasa mana usah belak maksiat ni Tuhan larang lah. Tuhan larang. Tapi Tuhan akan hendak dah. Tak berani weh. Sini rasa banyak sebab 20 sini. Nah, maksiat ni memang Tuhan larang. Tapi Tuhan hendak. Tuhan hendak, Tuhan tentu berlaku maksiat. Sama kufur pun. Kufur tu Tuhan larang. Tapi Tuhan hendak tak kufur? Tuhan hendak. Sebab tu ada orang kafir. Nah, bukan kafir. Tak ada orang nak pergi kedai kopi. Nah, boleh, tak ada masalah. Nak semaya, boleh. Tak ada semaya, ikut mu. Zahirnya orang panggil bebas milih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman silakan. Siapa nak kufur silakan. Tak ada tekanan berapa pun daripada pihak Allah Taala secara zahir. Tapi secara batinnya, secara hakikatnya, apabila seorang itu milih satu-satu pilihan, maka hakikatnya azali lagi Tuhan tentu pilihan dia tadi. Maka dikatakan kita ni majburan batinan, mukhtaran zahiran, majburan batin. Kau kumpulan lain orang ahli sunnah dia kata Jabriyah. Jangan. Jabriyah ni orang hok ingkar kudrat iradat hamba tu ada. Tak ada. Hamba ni tak ada kudrat iradat. Seperti daun, seperti kapah yang ditiup oleh angin saja. Kemana angin nak tiup, ke pupuk kemana, ke sanalah dia akan pergi. Maka fahamai i'tikad Jabriyah ni terkadangnya boleh jadi kafir apabila menghalalkan benda yang haram. Itu.
Contoh nak minum arak. Nah, arak ni haram ni. Mana ada haram, dia kata. Allah yang menggerakkan tangan saya untuk togok ni. Saya tak ada kudrat iradah. Saya tak ada ikhtiar usaha, Tuhan berlakulah ni. Akad togok. Maka jenis lagu tu senang saja. Tak usah buka kitab, tak usah duk guna ayat Quran. Tapah lalu lepuk atas muka peng. Nah, kalau dia marah kata, jangan marah. Saya pun seperti awak juga. Tak ada kudrat iradah. Allah yang jangan kita tak lepas hak tu, jangan. Nah, hak tu akidah kita nak bawa masuk dalam kubur. Ayat yang membaca Ma'al Hijrah tadi, Inna amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi. Pakai hijrah lalu. Dah. Innal ladzina aman. Syarat pertama kena mukmin dulu. Pas iman ni kena tasdik. Tu orang panggil iman. Nah, tasdiqu fil qalbi. Ma ulima minad dini bid darurah. Kita benarkan Nabi, terima Nabi, dan terima apa hak dibawa datang oleh Nabi daripada perkara agama yang diketahui dengan secara mudah, maka tu dipanggil iman, tasdik, iman. Pas kalau kita nak tasdik lagu mana kalau kita tidak tasawur? Nah, kita nak tasdik satu benda, kita nak tasawur. Di sinilah orang panggil wajibnya kita belajar ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita tinggal, kerana itu alat untuk kita tasawur, untuk kita dapat gambaran. Maka bila kita dapat gambaran, Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'ulima minad dini bid darurah, kita mendustakan Nabi dan mendustakan apa hak dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara agama yang diketahui dengan secara mudah. Semaya 5 waktu wajib. Ni kata tak wajib, selalu takzib dia panggil, mendustakan Nabi. Zina ni haram, mana haram, sunat tapi selalu apa dia mendustakan apa hak dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahala ni enggak oleh kerana kita pakat tinggal mengaji. Kalau di sini tu alhamdulillah, nak syukur banyak ramai lagi ustaz-ustaz duk mengajar nah. Cuma atas kita pula lah rajin memperkemaskan ilmu akidah kita, ilmu tauhid kita, ilmu ma'rifatu ammah kita. Maka susahlah agama kita tu benar-benar nak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi manusia tu boleh dikatakan kita tu Islam. Iyalah, sudah ada orang panggil keturunan Islam, Islam lah dia. Atau ngucap 2 kalimah syahadat, orang panggil Islam lah. Gitu je Islam ni mudah je. Tapi kalau iman, dia biasa. Dia kena ada tasdik tadi. Sebab tu orang Arab bila masuk Islam, dia kata Al-A'rabu amanna. Kata oleh orang-orang Arab, kami ni orang mukmin, berimbuk pasok tentang tauhid, ma'rifah. Bahkan itulah silibus ilmu yang patut kita kena ajar pada anak-anak kita. Jundab bin Abdullah radhiyallahu. Jadi ada selalu hak komen. Ni orang penyakit nak komen. Kita ni kalau bodoh tak usah komen. Senyap, orang tak tahu kita bodoh. Walaupun janggut kita panjang lebih pada kambing sekalipun itu ni, supaya kita besar lebih pada Abu Lahab sekalipun. Itu bulu bil alamat. Nah, balik ni ada 2. Ada balik sampai umur dengan alamat, ada sampai umur dengan umur tu sendiri. Jadi kalau sudah umurnya 15 tahun, genap bulan Islam, automatik balik. Jadi kami pernah hidup dengan Nabi ketika mana umur kami ini dekat-dekat nak balik. Wa nahnu fityan wa hazawirat. Lalu kata Jundab bin Abdullah, fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Quran. Kami diajarkan oleh Nabi dengan iman sebelum bahawa kami diajarkan dengan Al-Quran. Tu cara silibus pengajian ilmu agama yang ditunjuk contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Quran dulu, iman dulu.
Kita ni Quran dulu dah ada ni, baca Iqra 1, Iqra 2. Biarlah tak kenal Tuhan, tak kenal malaikat, tak kenal rasul, tak kenal kitab apa, tak apa. Janganlah gitu. Kena royak. Kita ni ada Tuhan, bukan jadi sendiri. Tuhan kita nama Allah. Siapa kami ni diajarkan dengan Al-Quran. Fazdadna bihi imanan, maka bertambah-tambahlah dengan Al-Quran tadi itu akan keimanan kami. Itu baru tu cara dia. Senang. Nah, tidak dok tak. Nah, Nabi pergi ke Yathrib tu, dia ubah selalu nama Yathrib. Daripada Yathrib ubah jadi Madinatul Munawwarah. Tengok. Oi, berani Nabi. Dia pergi ke negeri orang, dia tukar pula nama negeri orang dah. Tengok. Apanya? Makna Madinatul Munawwarah, negara maju yang bergemerlapan. Ini Nabi bila bersiasat lain cara Nabi. Jepun, China, Korea, India, ikutlah. Nama tu semuanya berdasarkan bangsa. Tapi Nabi tak itu. Nabi tak letak nama Yathrib Daulah Quraisyiyah wal Arabiyah, negara Arab, negara Quraisy. Tidak. Harga berapa? Tak ada akak jual beli hotel. Pakai orang ambil lauk, telah habis buh le perut dah, baru kita kira. Mari kira. Mari. Sotong seekor, ikan sekerak, 500 dah. Oh, napai mahal. 500 gila apa kedai ni? Kita kena redha nak masuk dalam nasi le perut. Boleh lah betul. Tu cara Islam tu. Bukan cara Islam tu. Paling kurang sebelum makan tu akak hotel tak apa dah. Akak hotel dulu. Kira dulu ni. Kira 500. Oh, maaf hamba tak ada. Tak apa 500 hamba hotel dulu nak makan dulu. Pani bayar baru cara Islam. Sebab tu KFC, McDonald tak ada nama Islam. McDonald, nama orang putih tu. Kentucky Fried Chicken, tak bunyi al-al kau gapo dah. Membina kemajuan diri masing-masing orang. Kalau membina kemajuan diri masing-masing, maka yang termajunya sebuah negara. Itu lagu tu. Itu cara Nabi SAW. Bahkan Nabi menyatukan sekalian umat Muhammadin. Ini ialah ketetapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal muslimuna min Quraisy, sesungguhnya orang Islam Quraisy yang berhijrah ke Madinah. Wal muslimuna min Yathrib, dan orang Islam yang asal pribumi Yathrib. Wal Yahudi, dan orang Yahudi, orang yang beragama Yahudi di kalangan Bani Israel. Ada 3 keturunan. Itu ialah satu umat berbanding dengan manusia di negara-negara yang lain. Ini ajaran Islam itu ajaran mengajarkan persaudaraan, mengajarkan persatuan, mengajarkan tentang kasih sayang dan harapan. Gitu. Bukan perkelahian, perbalahan, berpuak-puak, bermusuh kerana beza agama atau berbeza bangsa. Tidak, tak boleh. Tak boleh kita, aku tak boleh tengok lalu kalau Natal ni aku nak bunuh rasa. Apa? Sebab dia Cina. Tak boleh itu. Sebab ke Cina, ke keling nak bunuh lalu, nak bergocah lalu. Tak boleh. Tak boleh kita buat musuh dengan orang ni kerana beza bangsa. Dia ni kalau aku tengok aku nak kata lalu apa? Sebab dia Kristian kata, tak boleh. Sebab dia Yahudi, tak boleh. Bahkan Nabi kata wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh buat permusuhan, tidak boleh buat balah, tidak boleh buat seteru, melainkan di atas orang yang zalim. Walaupun orang zalim tu ialah orang Islam sendiri. Itu. Walaupun orang zalim tu ialah orang Islam sendiri yang melanggar undang-undang, curi. Anak tok guru sekalipun, contoh, tetap kena laksanakan hukum, tetap ditegakkan keadilan. Ini. Tempat kita ni senang sikit. Kalau di Indonesia payah kan. Anak tok guru cabut anak pelajar pondok dia tok guru kan, gitu kan. Kalau sana dah anak tok guru tu orang hormat supaya tok guru dah. Jangan kata anak tok guru, ayam tok guru tu bagi makan supaya tok guru lah. Mana pergi pondok sana, pondok di Jawa sana.
pakai kaya tok guru bukan tabu gini kru dah tak ada gini. Tak ada lah tanya ayam mai patut pak oh ni ayam kiai ni jangan main-main nah ayam tok guru oh siapa tak tu nah hormat sungguh-sungguh ya ke tok guru memang anak tok guru cabur anak pelajar pondok dia jadi nak tegak hukum tu sangat susah. Tanah pondok saja 67 hektar hektar 67 hektar yang nusuk sini payah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutnya lau saraqat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Kalau anak aku Fatimah anak perempuan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh tenang mana batu Sayyidina Ali zaman dia jadi khalifah pernah satu kalinya balik daripada peperangan dia sakut baju besi dia belakang kuda dia nah duk jalan relax lola baju besi dia oleh orang Yahudinya dia ambil curi pakai tanya ya Amirul Mukminin siapa saksi yang bahawasanya baju besi itu ialah besi milikmu jawab Sayyidina Ali nya anakku lah hasil dengan Husain. Mana boleh anak jadi saksi pun yang betul soal hasil dengan Husain. Maka mahkamah Islam tika tu untuk hakimnya menjatuh hukum buat kata putus bahawasanya baju besi itu milik Yahudi tak dia. Pelik tu. Pelik tak pelik siapa orang pun bersurah pakai Amirul Mukminin Ali pun turun tubik daripada mahkamah. Yahudi tu duk mendengar orang Islam di mahkamah orang Islam tok hakim pun Islam polis askar pun Islam tapi orang menaku padahal aku curi dia tak sangat nah oleh Yahudi tak digi cari Sayyidina Ali nak mengucap dengan syahadat dia kata mu betul aku nak masuk Islam kerana ni ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi mu betul-betul Nabi sungguh nah bukan bohong dah ni betul sungguh ajaran daripada Allah ajaran daripada wahyu nah aku nak masuk Islam. Sayyidina Ali suka sungguh happy sungguh Allah walaupun musuh Allah tu orang Islam berniat untuk membuat gangguan dan ketenteraman di dalam negara orang Islam maka dia musuh Allah nah walau dia berserban berjanggut dia tak puas negara demokrasi begini tak tertegak ni Islam ni tak tertegak hukum Allah tak tertegak keadilan tak ada serban tak ada maka askar kita lah jihad fi sabilillah mujahid di jalan Allah hak berserban berjanggut tadi mujahid fi sabilis syayatin nah keamanan dan kedamaian supaya keamanan kedamaian ni mampu membuatkan dan menegakkan Islam. Tegak kemaksiatan berapa di luar kebatasan adalah mak apa sebab kita tak boleh nak semua sekali tu jadi mukmin muslim wallah kita hanya mampu dakwah saja nah ada kuasa pun ada kebatasannya nah macam kita mukmin muslim wali belaka solehah soleh belaka kalau Tuhan nak lagu tu Tuhan boleh buat tak ada kena kita buat kuasa undang-undang tak perlu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam itu ialah orang Islam bahaya mulut dia dan tangan dia. Itu orang Islam. Nah, jadi kalau orang Islam lain tak bahaya daripada mulut kita, tangan kita, bermakna kita belum benar-benar muslim yang sejati. Macam di Syria tu. Yang menyebabkan bertumpah darah bukan Amerika. Jadi hak tak selamat orang Islam lain tu kerana orang Islam juga mulut dia keluar fatwa, tangan dia duk pikul senjata nak kita tembak orang Islam sendiri dengan Zionis Suhyuniyah tak berani. Kalau fofok ni berani diserah Suhyuniyah tu. Matiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hei anak cucu cicit Nabi Yaqub. Tuhan bakit supaya ingat ke Nabi Yaqub tu. Mung ni keturunan Nabi ni. Hak jahat tu Zionis Suhyuniyah. Apa orang Islam juga duk beracun dengan orang Islam juga.
Kemudian Nabi kata wal muhajiru, dan orang yang berhijrah sebenar tu ialah man hajara manah Allahu anhu. Orang yang hajar ni lepak. Al jihadu bin nafsi, itu dipanggil jihadul akbar. Jihad yang besar ialah lawan nafsu jahat yang ada dari kita sendiri. A'da aduwika, Nabi kata, nafsuka allati baina jambaika. Musuh sebenar kamu tu ialah nafsu. Oh, lagu ni menata ni selalu dah lah. Bahasa ni apa pada ni musuh aku. Selalu dah musuh. Nah, musuh sebenar tu ialah nafsu jahat yang ada dalam diri kita. Jadi tak perlu kita nak hijrah pergi Kuala Lumpur ke saya pun berhijrah, belilah produk saya. Tak jadi hijrah aku tu. Nah, ataupun buat majlis-majlis Isra' Mi'raj kau maulud kau bergapo. Nah, lepas tu keping kata, ni belilah produk saya. Nah, belilah barangan saya. Tak jadi lagu tu. Lau ta'dilud dunya indallahi janaha ba'udah ma saqal kafir bi syurbatil ma'i au kama qala nabi. Nah, kalau dunia ni ada harganya seberat sayap nyamuk di sisi Allah, seberat sayap nyamuk, kena di tu kan lagu tu. Nah, memang dah. Jadi kalau niat nak jadi kaya tu kerana mudah nak buat maksiat, cara apa jahat, itu dipanggil nafsu syahwatiyah. Sama juga nak jadi pemimpin. Saya nak jadi YB, saya nak jadi menteri. Kerana apa? Kerana nak lembu. Dok buat orang mentaru. Ada juga raja dulu ada tanduk atas kepala dua, nama Iskandar Zulkarnain. Zulkarnain itu gelar kepada Raja Iskandar sebab punya kuasa masyrik dan maghrib, timur dan barat milik dia seorang. Waktu kaya habis hamba dia rezeki, hamba dia hacur bumi ni, masjid ni tak siap ni. Nah, tolong buat ni. Comel dulu tak ada air ni. Tolong hias. Saya pun Perdana Menteri dah pula. Saya pun Tok Agong, saya pun lepas tu, dan dia berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri dia sendiri. Maka orang ni a'zamu darajatan indallah, ialah seagung-agung nisbah derajat pangkat di sisi Allah. Kita orang mukmin. Lepas tu Tuhan kata wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berjaya di dunia dan di hari akhirat. Jadi hamba rasa cukup setakat tu untuk pada malam ni ya. Sebab hamba berasa katuk dah, tak tahu apa. Malas segera ni, malah di Masjid Pak Bora tu sampai pukul 10, 2 jam terus. 2 jam terus malam ni, jadi berasa berasa peluh, berasa pedih tekak, tak hidung, berasa tak sedap. Minta maaf banyak lama-lama pun tak boleh juga. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amal. Ada tu kita nak buat 9 buah. Hak tu pondok belajar, hak asrama suku. Sebab kita tak cukup duit, kita nak buat asrama kena ada 500,000. Jadi masa Ramadan dengan lepas Ramadan tu kita kutip dapat 150 saja. Jadi kita buat pondok belajar, orang susah belaka duit. Sebab awal-awal itu memang nak kira sekaki ni kalau wakah jatuh ke 100 kaki. Jadi hamba bimbing takut orang tak mampu 100, hamba suruh kecil guna batu. Sebab tu jatuh ke 20 hiyar tu mudah, cepat sikit lah. Jadi kalau orang tak mampu 20 hiyar pun tak ada, tapi niat dia lillahi ta'ala, nak masuk sehewa